Apa yang kita harap PAS untuk mempertahankan akidah? Apa yang kita mengharapkan PAS untuk mempertahankan Islam? Haji Abdul Hadi, Presiden PAS, mereka awal membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Ni Abdul Aziz menyokong penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Kerana apa, saudara? Kalimah Allah boleh digunakan apabila limbuan. Sesuatu Agung DAP menuntut kalimah Allah digunakan dalam Bible bahasa Melayu. Lalu kita lihat pimpinan PAS waktu itu menyokong. Pasal apa dia menyokong? Pasal pimpinan PAS mereka hanya nampak, mereka hanya kebulu dan lapor. Putera alah Jaya nak menang macam mana Jaya? Mai dengar ceramah kita arak dah tu. Aku ceramah siang malam bagi kita. Kerana Putrajaya. Kalau kita bercakap soal kalimah Allah, ialah jenayah akidah yang paling besar yang dilakukan oleh PAS. Sebab itu kata Syekh Dr. Munir Ghadaban dalam satu kitab yang namanya At-Tahaluf As-Siyasi fil Al-Islam. Ini rakan-rakan saya berdepan ni, panggil saya kat Nurul Mutaki, aku nak berdebat dengan rapat. Sedap dengan Ustaz Saludin Nasir hantam siang malam pagi petang. Sejauh mana dia memahami At-Tahaluf As-Siyasi? Saya membaca sebuah kitab Tahaluf As-Siyasi yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Munir Ghadaban. Di sana kata Syekh Dr. Munir Ghadaban, Tahaluf Siyasi PAS dan DAP hukumnya haram. Kalau kita berani soal itu. Kalau dahulunya PAS dalam amanat Haji Abdul Hadi mengkafirkan UMNO dan Barisan Nasional semata-mata kerana UMNO bersama dengan MCA dan MIC, dan amanat Haji Abdul Hadi akhirnya kita lihat sejarah menyebabkan berlaku semayang dua imam. Sebagaimana sahabat saya ayah dia jadi imam, orang lain pun buat semayang juga. Hasil daripada amanat Haji Hadi menyebabkan sembelihan orang UMNO tidak sah. Amanat Haji Abdul Hadi menyebabkan perkahwinan akad nikah oleh imam UMNO tidak sah. Mereka membatalkan perkahwinan lalu diakad nikah semula oleh imam daripada PAS. Dalam satu amanat menyatakan kita menentang UMNO dan Barisan Nasional bukan kerana nama UMNO dan Barisan Nasional. Kita menentang UMNO dan Barisan Nasional kerana ia mengekalkan undang-undang penjajah. Yakin dan percayalah perjuangan kita bila menentang mereka adalah jihad. Ucapan kita jihad, derma kita jihad. Dan kalau kita mati lawan dengan puak-puak ni, mati kita adalah mati syahid. Tapi hari ini selepas 31 tahun PAS bersama dengan DAP, PAS berpeluh tubuh dengan PKR yang kata-kata pimpinannya mereka yang kurang ajar dengan Islam. PAS hari ini boleh bersama dengan DAP yang terang-terang DAP itu sebab parti yang menentang Islam, parti yang anti-Islam, parti yang anti-Melayu. PAS kerana apa boleh bersama dengan DAP? Kerana apa tidak boleh bersama dengan UMNO? Saudara, kerana apa PAS boleh bersama dengan DAP? Kerana apa tidak boleh bersama dengan UMNO? Sedangkan Allah yang sama, Tuhan yang sama, sembahyang yang sama, puasa yang sama, zakat yang sama, bahasa yang sama, kebudayaan yang sama. Kenapa tidak boleh bersama? Kenapa boleh bersama dengan DAP? Sedangkan Allah yang sedangkan Tuhan tak sama, sembahyang tak sama, bahasa tak sama, kebudayaan tak sama. Pasal apa? Pasal PAS, lapar dan kepuluh putera. Menang tu. Saudara. Sebab itu, saudara bayangkan, bila saya membaca kitab At-Tahaluf As-Siyasi, UMNO walaupun bersama MC dan MIC, tapi yang mendominasikan Barisan Nasional adalah UMNO. Betul atau tidak?
Siapa yang meletakkan dasar-dasar agama Islam? Bukankah UMNO dalam Barisan Nasional? Betul atau tidak? Siapa yang mengangkat dan martabat orang Melayu kalau bukan UMNO dalam Barisan Nasional? Betul atau tidak? Siapa yang memberi ruang kepada orang Melayu untuk tinggal kota dan ada rumah-rumah murah kalau bukan UMNO dalam Barisan Nasional? Betul atau tidak? Sudah. Pengurusi Barisan Nasional datang daripada Melayu dan Islam. Siswa Agung Barisan Nasional datang daripada Melayu dan Islam. Dan UMNO ketika bersama Barisan Nasional MCA tidak pernah menuntut sesuatu yang sampai biadab nak gunakan kalimah Allah. MIC pun dia sedar, dia tahu kewajipan dan peranan dia. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tapi apa lepas bersama dengan DAP, tuan-tuan bayangkan, DAP makin biadab menyerang Islam, DAP makin biadab mencabar Islam. Karpasri menghina jawatan kuasa syura ulama. Mana suara PAS? Apa yang kita harapkan PAS nak mempertahankan Islam? Ini jenayah akidah yang sedang menanti. Bayangkan pakar memerintah. Mereka membawa budaya pluralisme. Apa itu budaya pluralisme? Semua agama ada sama sebagaimana berlaku di Indonesia, Pak. Ini kita lihat sejarah rakan-rakan kita di Indonesia. Jamal Mirdad berkahwin dengan Lydia Kardashian, seorang artis. Rakan saya duduk 3 tahun di Indonesia sebagai wakil utusan. Dia pernah menduga Jamal Mirdad seorang Islam. Lalu bertanya kepada Jamal Mirdad, Bapa, apakah benar anak kamu ini hari Jumaat ikut kamu ke Jumaat dan Ahad ikut ibunya ke gereja? Apa jawab Jamal Mirdad? Benar, Pak. Hari Jumaat anak saya mengikut saya ke masjid untuk salat Jumaat. Hari Ahad mengikut ibunya ke gereja untuk solat, untuk sembahyang Kristian. Lalu terpulang pada anak saya umur 18 tahun. Apa agama yang mereka nak pilih? Kerana agama itu suruh papa, kepala papa, ham papa. So bayangkan. Ini kebimbangan supaya itu terbangkit. Kerana PAS yang banyak membantu Pakatan Rakyat, Pakatan Pembangkang. Kalau dahulu bendera DAP tak pernah berkibar di kawasan Wan Semaju. Kalau dahulu bendera DAP haram berkibar di Kelantan ketika bergerak secara sendirian. Kalau dahulu bendera DAP haram dikibarkan di kawasan. Tapi hari ini ada di kalangan orang Melayu kekepiah boleh memeluk, membalut tubuhnya dengan bendera DAP. Melayu apa ni kurang ajar. So bayangkan. Pertama, sebab itu apa yang kita harapkan PAS untuk mempertahankan Islam? Sedangkan penggunaan kalimah Allah sebut jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah beri amaran yang cukup keras. Pasal apa limbuhai nak gunakan kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu, sedangkan mereka tidak menuntut dalam Bible bahasa Tamil, Bible bahasa Cina, Bible bahasa Inggeris, Bible bahasa Tamil. Mereka mengekalkan dengan panggil Jesus. Dalam Bible bahasa China, Tuhan mereka panggil God ataupun Jesus. Dalam Bible bahasa Inggeris, Tuhan itu dipanggil God ataupun Jesus. Kerana apa dalam Bible bahasa Melayu, Tuhan itu mereka nak panggil Allah. Allah Subhanahu wa taala peringat dalam surah Al-Baqarah. Apakah ilmu PAS tidak menyadari peringatan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 120, "Walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda." Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jelas Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, "Walam tarda ankal yahud walan nasara." Selama Yahudi dan An-Nasara. Siapa An-Nasara? Dalam arti kata politik Malaysia, An-Nasara itu adalah DAP, An-Nasara itu adalah Karpasing, An-Nasara itu adalah Lim Kisyam, An-Nasara itu adalah Lim Guain. Lalu di sana bila Allah menyatakan mereka bukan sekadar tidak reda, tidak suka, benci pada Islam. Dan kita lihatlah PAS apabila nak buat Islam saja, cabang-cabang Islam DAP menentang. Tuan-tuan bayangkan di negeri Kedah 2 tahun lepas apabila Ustaz Aziz dan Razak selaku Menteri Besar Negeri Kedah meluluskan satu dasar
yaitu untuk menutup sementara pusat-pusat hiburan pada bulan Ramadan sebagai menghormati bulan Ramadan, bulan mulia pada umat Islam. Lalu mesyuarat Esko yang dipengusikan oleh Ustaz Aizal Razak memutuskan akhirnya apabila dasar nak laksanakan DAP yang satu kerusi bangkit menentang, PAS akhirnya boleh tunduk kepada dia. Lihat negeri Kelantan, apabila Dewan Undangan Negeri meluluskan satu undang-undang kecil Majlis Pembandaran Kota Baru di mana orang perempuan tidak boleh menggunting rambut orang lelaki tidak boleh menggunting rambut orang perempuan. Lalu baru-baru ini Majlis Pembandaran Kota Baru mengambil tindakan kepada sebuah salon orang perempuan menggunting rambut lelaki. PAP bangkit menentang, Lim Siang bangkit menentang, Karpas Sihat tak boleh jalan pun baru menentang. Akhirnya PAS boleh menggadaikan prinsip